Terima kasih Yang Berhormat Mersing. Tentang insiden penutupan 3 sekolah di Johor akibat pencemaran bau kimia pada September lalu, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS telah mengambil beberapa langkah. Pertama ialah meningkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang mengawal pelepasan bahan pencemar daripada aktiviti industri. Dalam hal ini, sebarang pelepasan bahan pencemar udara dan sisa air buangan ataupun effluent yang dilepaskan ke udara atau ke alur air hendaklah dirawat terlebih dahulu dan dipastikan sentiasa mematuhi had-had pelepasan pencemar yang ditetapkan oleh JAS. Kedua, menjalankan pemeriksaan secara berterusan ke atas premis industri, notifikasi pemasangan alat kawalan pencemaran dan pelaporan alam sekitar secara atas talian ataupun online environmental reporting dengan izin. Juga memastikan pelaksanaan pematuhan kendiri self-regulation kepada pihak industri untuk menjalankan pemantauan prestasi setiap hari terhadap kelengkapan alat kawalan pencemaran. Keempat, melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan berkala ke atas pengurusan pencemaran sisa buangan terjadual daripada aktiviti industri yang tertakluk di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Ini untuk mengesan pergerakan sisa buangan terjadual daripada kilang pengeluar kepada kemudahan pelupusan yang telah pun dilesenkan oleh JAS. Kelima, meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan, khususnya PBT dan PDRM dalam soal penguatkuasaan dan pemantauan persekitaran dan mengenakan tindakan penguatkuasaan ke atas premis pencemar termasuk arahan pembaikan di lapangan, field citation dengan izin, penahanan operasi kelengkapan, POK, compound, notis arahan pembaikan dan pendakwaan di mahkamah. Baik, Mersing. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Mohd Menteri. Isu pencemaran bau ini bukanlah isu baru di Johor. Kerana sebelum ini kita pernah berhadapan dengan isu Sungai Kim Kim pada 2019 dan selang 5 tahun kita berhadapan dengan isu pencemaran bau di negeri Johor. Jadi soalan tamat saya, adakah kerajaan telah mengkaji keperluan untuk membangunkan pusat pelupusan sisa kimia bersepadu yang dilengkapi dengan kemudahan rawatan sisa buangan mesra alam di lokaliti terpilih dalam usaha menangani masalah pencemaran sungai dan laut akibat sisa atau bahan buangan industri ini? Langkah ini bukan sahaja bertujuan untuk mengurus semua sisa buangan kimia terjadual dengan lebih cermat dan teratur, tetapi juga dapat mengurangkan kos penghantaran bagi pelupusan sisa yang perlu dihantar ke tempat pengurusan sisa. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, premis-premis yang kita ada menguruskan sisa berdasarkan lesen pengurusan SW Code yang telah ditetapkan. Setiap premis yang ditetapkan mempunyai teknologi yang telah pun diluluskan oleh JAS sebelum beroperasi. Selain itu, JAS juga akan memantau dan memeriksa secara berkala ke atas premis bagi memastikan operasinya selamat dan mematuhi standard kualiti alam sekitar. Kita akan mempertimbangkan pusat pelupusan kimia secara bersepadu apabila kita merasakan bahawa wujud peningkatan yang signifikan dalam jumlah sisa kimia yang tidak dapat ditampung oleh premis-premis sedia ada. Sebab memang kita mengakui bahawa perkara ini berubah daripada masa ke semasa keperluannya dan ini hak rakyat untuk mendapat satu persekitaran yang selamat dan bersih untuk kesihatan mereka adalah satu hak yang kita mesti pelihara. Baik, saya jemput Teberau. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Kebetulan, Menteri, 3 buah sekolah yang terlibat dalam penutupan ini dia jatuh di bawah Parlimen Teberau di Sungai Pandan. Malah saya sendiri pernah lawat buah sekolah di Sekolah Kampung Maju Jaya bila insiden ini berlaku dan salah satu aduan yang saya dapati adalah pegawai-pegawai dan juga pihak sekolah ialah laporan daripada pihak JAS tu dia akan mengambil masa panjang, mungkin sampai beberapa hari. Bila benda ni berlaku, dia akan mengusik operasi untuk mereka tutup sekolah dengan lebih segera demi keselamatan murid-murid dan juga ibu bapa dan juga guru-guru. Maka soalan pertama saya,
adakah kementerian ada apa-apa langkah untuk kita mempercepatkan hasil ataupun keputusan daripada pemantauan JAS bila mereka pergi ambil sampel? Itu pertama. Kedua, saya juga nak tanyalah kepada menteri. Isu-isu pembuangan ni bukan hari pertama, Sungai Kim Kim pun pernah kita sebut, dan dalam Dewan Yang Mulia ini juga kita telah meminda undang-undang untuk kita naikkan denda kepada 10 juta. Tapi masalahnya benda ni juga akan berulang lagi. So, apa lagi yang kita boleh buat? What else can we do, Menteri? Dan akhir sekali saya nak tanya, adakah tindakan undang-undang telah diambil terhadap mereka yang terlibat dalam pencemaran kali ini? Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanya. Saya faham sebab sebagai wakil rakyat kepada kawasan tersebut dan kita juga ada kita sendiri, kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan yang terdedah kepada soal pencemaran ini setiap hari dan ia menjadi satu isu yang semakin mendesak. Bagi sebab itu kalau lihat dalam belanjawan baru-baru ini, antara perkara yang ditekankan ialah soal pemerkasaan jabatan alam sekitar. Kita merasakan bahawa sudah tiba masanya supaya jabatan alam sekitar ini diperkasakan lagi. Kita sudah pun meminda hukuman sebagaimana disebut. Kita ada denda kita ada denda hukuman maksimum denda maksimum sehingga 10 juta ringgit daripada 100,000. Ada penjara mandatory sehingga 5 tahun dan sebagainya. Tetapi kita juga memerlukan jabatan alam sekitar ini mendapat dukungan yang kuat supaya ia dapat jabatan alam sekitar dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Jadi antara perbincangan yang kita telah adakan ialah kalau boleh, sebab sekarang bila denda sudah tinggi, tentulah kita nak memastikan JAS ini ada insentif untuk bertindak sebaik mungkin. Buat masa ini sekiranya JAS kutip berjaya, duit itu akan terus pergi ke kumpulan wang disatukan kerajaan. Yang kita hasratkan sebagaimana di beberapa agensi kerajaan, LHDN, di Kastam dan sebagainya, ada sebahagiannya dapat dikekalkan di bawah agensi tersebut dan ini dapat digunakan untuk menambah baik lagi jabatan tersebut menjadi satu agensi yang lebih efektif. Dan pembincangan kita dengan Kementerian Kewangan nampaknya ada keterbukaan di situ dan kita sedang susuli dalam proses pemerkasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Sedikit je saya nak tambah, memang soal contohnya kita kena terus tambah baik lagi perkara-perkara lain, misalnya juga Peraturan Udara Bersih 2014 itu telah menetapkan syarat yang lebih ketat dari segi pencemaran udara, tetapi ada beberapa misalnya loji jana kuasa dan sebagainya yang agak besar yang masih beroperasi sebelum ini diberikan mereka diberikan pengecualian, tetapi kita nak kenakan kalau terpaksa juga beroperasi mereka kena bayar sehingga mereka dapat hentikan operasi tersebut pada masa yang munasabah. Jadi kita akan terus tambah baik supaya kita dapat melihat satu tindakan yang efektif kepada masalah pencemaran yang telah membelenggu kita selama ini. Kes pertama, kenaikan denda yang baru kepada 10 juta ringgit itu ialah soal pencemaran air yang menjejaskan bekalan air di Selangor dan Kuala Lumpur baru-baru ini. Itu kes pertama yang kita test hukuman tersebut.